Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi datang ke channel saya, Hasri Trader. Okey, saya nak berkongsi sedikit sebanyak tentang pengalaman saya bekerja dengan broker-broker forex di Malaysia lah. Jadi saya kenal forex daripada tahun 2005. Jadi daripada 2005 itu saya trade sendiri. Okay? Saya belajar sendiri-sendiri, tengok forum, cari gold. Lepas tu saya diberi peluang untuk bekerja dengan brokers yang pertama iaitu XM pada tahun 2015, kalau tak silap saya 2014, 2015 gitulah. Okay? Jadi saya dah bekerja dengan beberapa broker iaitu broker XM, Hot Forex, Swiss Market dengan Windsor Broker. Okay? Jadi memang impian menjadi impian seorang trader dalam Malaysia ni nak bekerja dengan broker, sebab andaian trader-trader kat luar ni, kalau kita dapat bekerja dengan broker, kita ada kelebihan dari segi information, kita ada kelebihan dari segi trading kan. Jadi okey, saya cerita sikit lah itu tanggapan orang. Okey. Jadi sepanjang saya bekerja dalam broker forex, okey, antara benda yang paling kata saya hargai adalah friendship lah kawan-kawan saya bersama dengan broker-broker ni. Okey, ada yang masih berkhidmat dengan broker, ada yang dah keluar daripada broker, but still yang dah keluar atau yang masih kat dalam pun saya masih lagi berkawan, keep in touch, tanya khabar semualah. Okey, video ni saya tak akan edit tau, jadi saya akan cuba buat video ni secepat mungkin, seinformatif yang boleh lah. Jadi saya bermula dengan jawatan sebagai customer service untuk XM. Jadi saya kena kerja shift masa tu, shift pagi dan shift malam, tapi shift malam pun habis dalam pukul 10 malam. Itu seingat saya lah. Kalau pagi tu tengok market. Kalau market buka pukul 5, kita kena sampai pukul 5 lah kalau hari Senin. Selalunya hari Senin lah. Tak, dia macam ni. Kalau market buka pukul 5 pagi, kita kena datang awal lah, pukul 5 kena sampai. Kalau market buka pukul 6 kita kena sampai lah. Macam tu. Okay. Jadi lepas tu saya dapat naik pangkat lah jadi account manager semua. Jadi kawan-kawan saya yang dah berkhidmat dalam broker ni, ada yang pergi lebih jauh lah. Ada yang dah jadi RO, ada RO tu regional officer, ada yang dah jadi director untuk broker XYZ, banyak lah. Ada yang dah jadi office manager. Okay. Jadi kerjaya dalam bidang broker forex ni sebenarnya macam mana nak cakap kerjaya dia luas sebenarnya. Cuma orang kata tak seluas yang macam ada dekat luar negara. Sebab kita kalau kat Malaysia ni banyak fokus pada sales position. Jadi yang kata kalau orang kata nak tunggu naik pangkat tinggi-tinggi lagi tu, oh alam lah, kalau ada lah. Kalau ada lah. Okey, sebab sepanjang yang saya tahu orang paling tinggi kat dalam Malaysia pun still buat sale lagi. Still you need to do sales sebelum you can venture into something else, compliance ke, risk ke, dealing ke. Okay, sebab Malaysia adalah negara untuk menjana pendapatan. Okay, baik, fine. Jadi, okay. Apa yang saya belajar sepanjang berada dalam brokerage ni, number one, untuk trading, kita kena belajar, kita kena berguru. Jadi sebelum saya bekerja dengan broker forex tahun 2015 tu, maknanya dalam 10 tahun saya belajar sendiri, tengok cari gold, faham sendiri. Okay, jadi berbeza dengan pergi belajar. Jadi bila saya masuk dalam XM masa tu, saya kenal dengan beberapa tok guru lah, antaranya Hazlan Hashim, antara tok guru saya yang pertama mengajar saya forex. I think sampai sekarang dia masih lagi mengajar BBMA. Lepas tu saya baru kenal Omar Ali. Lepas tu saya baru kenal there's a couple tau, nama dia, saya panggil dia Kak Koko. Koko pakai purdah. Kak Koko dengan Daniel. So husband and wife lah.
Masa tu dia ajar saya shadow GST. GST teknik, rasa teknik lah nama GST. Jadi bila saya duduk dengan dia orang ni, saya belajar pasal teknik-teknik forex ni. Interesting. Orang kata sebenarnya forex ni dia boleh trade ikut disiplin-disiplin tertentu. Okay, that's number one. Yang pertama, whatever it is, kita kena belajar berguru. Okay, nombor satu. Nombor dua, semua broker ni tak ada yang sempurna. Ada yang bagus, ada yang lebih bagus, faham tak? Semuanya ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kita tak boleh nak kata broker ni adalah paling baik, broker itulah yang paling baik. Jadi saya sendiri pernah tengok orang lain punya broker lah. So orang tempatan bawa broker ni daripada negeri luar. Jadi betul broker tu siap buat dinner. Dalam dinner tu pula siap bagi kereta-kereta besar, bagi Ferrari and all. Lepas 5-6 bulan dinner tu, habis lesap. Faham tak? And saya pernah attend lah majlis broker ABC ni. Pernah attend lah dia orang punya majlis semua, preview and all. So these people are real. Jadi bila dah kena bungkus, broker tu dah bungkus, saya sendiri tengok orang-orang yang bawa broker ABC ni, they are just normal people yang ada sedikit ilmu, sedikit influence dalam masyarakat. Jadi orang kata apa, they are living normal life. Sebelum ni diorang ada kereta besar lah, semua besar. Lepas tu bila broker bawa lari, they live normal life. So kesian. Sebab tu bila broker, kita whatever it is, kita kena menangkan orang kita dulu. Kita jangan cepat-cepat nak salahkan orang kita. Kita elok cepat salahkan orang luar. Sebab orang luar datang Malaysia sebab dia tahu Malaysia ni lubuk duit. Kita semua ni, rakyat Malaysia ni banyak duit. Macam saya, masa saya kerja broker, saya nak suruh orang deposit $100 pun, saya fikir 20 kali lah, sebab $100 kan. Saya nak minta RM1,000 depo pun, RM1,000 pun saya sebut ringgit. Saya tak berani nak sebut $1,000, ya kan? Sebab bila orang datang broker forex ni, dia orang nakkan satu penyelesaian dalam kewangan dia orang. Siapa yang tak nak masuk kata daftar dengan broker yang boleh membawa mereka ke arah kata freedom bebas kewangan kan, boleh trade kat rumah, duduk tepi pantai. Jadi saya nak minta $1,000 pun saya minta RM1,000. Tapi orang lain boleh minta $10,000 kecing, $50,000 kecing. Jadi rakyat Malaysia memang banyak duit. Kan? Jadi and you have to understand, kita expect diorang faham yang bila diorang pump $100,000 ni semua to $50,000 ni, diorang masuk dalam sesuatu yang risiko dia tinggi tau. Maknanya apa? Duit tu boleh lesap. You are not buying an asset tau. You are playing with something yang high leverage. Leverage kalau boleh nak 1,000, nak 3,000 kan. Untung kalau boleh sehari kan. Kalau 3 pips tu kalau boleh 3 pips nak $1,000,000 profit. So jadi benda tu itulah saya macam amazing lah bila saya duduk kerja dengan broker Malaysia ni. Yang saya tahu memang rakyat Malaysia ni banyak duit and yang ni risk taker kan. Sebab yalah duit dia orang kan. Takkan saya nak halang pula kan. So kita fikir positif lah, dia orang ni risk taker. Okay, and then finally dengan broker, end of the day, kerja dengan broker Malaysia ni, kerja broker luar yang ada di Malaysia ni, bagi saya lah, ini cakap saya. Yes, korang boleh untung banyak, especially bagi mereka yang bekerja dengan broker forex sebagai account manager, BD manager. Yes, you have that income and all here and there. Tapi that's the thing lah. That's the thing. You guys are talented. Korang memang talented, very good. Cuma mungkin nasib
kita ni tak berapa nak baik sebab kewangan Malaysia, sistem kewangan Malaysia tak se-fleksibel macam broker-broker luar ni. Sebab contohnya, kalau dekat Malaysia, kalau kita nak jual saham, kita nak jadi salesman saham, kalau kita nak jadi BD manager untuk saham, kita panggil remiser kan. Remiser ni you have to sit for exam and all. Kalau you tak sit for exam, that you cannot become a remiser. Jadi sebab saya pernah sit for the exam. Ni saya cerita, saya pernah sit for the exam and saya 3-4 kali saya fail. Tapi sepanjang saya duk buat tu, memang betul. Kalau pas tu kita rasa macam wow, kita ada lesen, kita ada satu kelulusan kan. Tapi kalau ada kelulusan tapi tak boleh bawa sales, what do you expect? Pada kawan-kawan saya yang kerja dalam broker ni, they can bring in sales. I think 1 tahun dia orang boleh bawa $300,000 tau. 300,000 US dollars. 300,000 what? Looking at 2 million. Padahal kalau kita tanya remiser dekat luar ni, dia orang punya target 1 tahun sejuta ringgit Malaysia sales target dia orang. Deposit, number of deposit. Faham tak? Jadi mungkin dekat Malaysia itulah, kita dari segi peraturan tu kita terlalu ketat, kita tak mendapat benda-benda macam ni. Kata yes, regulation tu perlu ada regulation, tapi look at the position lah. Salesman, orang nak bawa bisnes untuk engkau, tapi engkau bagi terlalu banyak sekatan, sedangkan orang ni dah ada satu track record bawa 100,000, 200,000 US dollars, 300,000 US dollars. Faham tak? Jadi itu yang saya tekilan sangatlah. Jadi sebab tu saya rasa macam kerja kat broker ni best, tapi ada glass ceiling, ada ceiling, ada had dia lah. Sebab kalau kita kerja yang broker yang regulated kat Malaysia, kita punya kerjaya tu lagi luas. Kita boleh jadi head of tu lah, vice president of ni lah, whatever. Faham tak? Sebab yalah, itulah kelemahan dia. Itulah yang kata pengalaman, pandangan saya sebagai seorang yang pernah bekerja di broker luar negara. Jadi jadi kesimpulan dia kerja dengan broker forex tu betul, memang kata best. Kita mendapat macam-macam pendedahan, tetapi saya cakap terus terang, kerjanya tak mudah. Ramai orang yang telah masuk dan keluar, datang dan pergi kerja dengan broker ni, antaranya saya. Dan kalau saya diberi peluang untuk kerja balik dengan broker, saya mungkin tidak lah. Saya tak join balik lah. In fact, sebelum ni pun saya memang dapat tawaran untuk menjadi RO sebuah broker yang dah sampai pun kat Malaysia, sebelum ni saya dapat invitation untuk interview pula. Orang nak interview saya sebagai RO untuk sebuah broker datang daripada Turki. Broker tu dah sampai Malaysia, orang lain jadi RO, rezeki dia. Tapi kata cabaran tu sangat mencabar kerja dengan broker, sebab kita nak jual benda, sesuatu produk yang tidak berlesen di Malaysia. So berhati-hatilah. In fact, broker-broker yang saya ada kawan-kawan yang pernah kerja dengan broker luar negara yang dah kena raid, yang dah pernah kena serbu dengan bank negara, Securities Commission, pernah ada je. Okay. Jadi itu saja sedikit sebanyak pengalaman saya bekerja dengan broker. So kesimpulan dia, perlu tak anda bekerja dengan broker forex? Kalau ada peluang, cubalah. Apa salahnya, cuba. Dan percayalah cakap saya, minta doa pada Allah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan yang lebih baik. Kalau ada yang lebih baik, kalau rezeki awak ada dekat broker forex, go ahead. Kalau rezeki awak ada tempat lebih baik. Honest opinion. Okay. My honest opinion is this lah. Cari peluang untuk kerja dengan broker
yang diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia dan Securities Commission. Ada cara dia. Ada cara dia, insyaAllah. Okay. Cuma produk yang dibawa oleh broker-broker Malaysia tak best macam broker luar. Broker luar bawa CFD, broker luar bagi leverage 8,000 lah, unlimited. Broker bagi free duit. Jadi itulah ada pros and cons. Tapi bagi saya, cari peluang untuk bekerja dengan broker-broker ataupun investment house tempatan. Maksudnya yang diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia dan Securities Commission. Itu sahaja video saya kali ini. Okay, I'll see you guys in the next video. Tinggalkan komen kalau ada soalan ke apa ke, boleh tanya, boleh tinggalkan kat ruang komen. Okay, boleh layari Facebook saya @saya sebagai kawan. I'll see you guys in the next video. InsyaAllah. Selamat Hari Raya, Aidilfitri, maaf lahir batin. Kalau boleh minggu depan, esok ni hari Isnin, puasa 6. Okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.